Adakah anda dilema cinta? Perlukah bercinta semasa belajar? Kita akan teruskan selepas ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua. Kembali lagi anda semua ke dalam channel Cikgu Duat. Okey, kepada yang belum like, share dan subscribe, jangan lupa. Kalau suka video-video cikgu yang sebelum ni, okey, jangan lupa like, share dan subscribe. Okey. So, pada kali ini cikgu ingin berkongsi pengetahuan berkenaan perlukah bercinta semasa belajar. Perlukah bercinta semasa belajar. So, sebagai seorang pelajar, sudah pasti tidak lari daripada ada perasaan suka dan menyukai. Itu adalah normal. Bagi cikgu itu adalah normal. Okey. Sebab apa? Allah campurkan ke dalam hati manusia kasih sayang, cinta. Itu adalah lumrah sebagai manusia. Okey. So, itu adalah normal. So, patutkah bercinta semasa belajar? Yang tu yang cikgu nak bincangkan untuk video kali ini. Okey. Apa itu remaja? Sebelum kita pergi lebih lanjut, kita kena tahu apa itu remaja. Definisi remaja. Apa maksud remaja? Okey, remaja. Remaja adalah peringkat di mana peralihan dari zaman kanak-kanak ke alam kedewasaan. Okey. So, daripada kanak kepada kedewasaan. Dewasa kepada orang tua. So, peringkat peralihan ni itu dinamakan remaja. So, mengikut kajian, lebih kurang umur 11 sehingga 21 tahun. So, peringkat umur ni adalah remaja. Seperti anda yang sedang menonton ni, mesti kamu semua adalah remaja. Okey. So, apa dia remaja ni? Apa yang orang kata sifat remaja yang ingin ditonjolkan? Okey. Remaja adalah fasa di mana untuk mencari identiti sendiri. Untuk mencari identiti sendiri di mana zaman kanak-kanak dia menjadi follower, tetapi bila melangkah alam remaja, okey, bila melangkah alam remaja dia mencari identiti sendiri. Adakah dia menjadi seorang remaja yang garang? Adakah dia menjadi seorang remaja yang senyap, pendiam? So, remaja sedang mencari identiti dia sendiri. Itu maksudnya remaja. Apakah sifat remaja? Sifat remaja yang paling ketara ialah dia ingin mencuba. Apa yang orang lain nak cuba, dia pun nak. Apa yang orang nak cuba, dia pun nak cuba. Okey. Yang obvious paling ketara adalah rokok. Bila hisap rokok, awal-awal remaja, bila remaja tengok orang dewasa hisap rokok, dia nak cuba hisap juga. Macam mana rasa rokok? Sedap ke tak sedap? So, itu adalah normal bagi remaja yang ingin mencuba. Okey. Yang kedua, sifat remaja adalah sering kali memberontak. Sering kali memberontak ikut perasaan ataupun darah muda, itulah remaja. So, apabila tidak dapat dikawal remaja ni, timbullah berlakunya gejala sosial, masalah juana dan sebagainya. Itu yang cikgu tak mahu. So, para pelajar sekalian kena faham apa itu remaja. Okey. Seterusnya, remaja dan cinta monyet. Remaja dan cinta monyet. Remaja cinta monyet, okey, tidak boleh berpisah. Itu dia. Sebab apa? Sebab Allah dah campurkan dalam hati remaja tu untuk bercinta, cinta pada usia remaja dan ia tetap berlaku pada remaja. Memang tak boleh elak, memang tak boleh lari, kena terima. Tapi remaja yang ada perasaan cinta, suka ni kena kontrol, kena kawal diri dia. Macam mana nak kontrol, macam mana nak kawal, okey, teruskan.
menonton video cikgu sampai ke hujungnya. Okey. Seterusnya, cinta monyet. Cinta monyet juga adalah naluri. Naluri manusia normal untuk disukai dan menyukai. Ingin dicintai dan mencintai. Kita akan rasa bahagia, akan rasa seronok kalau ada orang suka, ada orang cinta, ada orang jaga kita. Terutamanya bila mai sekolah, bila pergi sekolah, ada orang dah tunggu kita, kehadiran kita ditunggu-tunggu. Itu adalah orang kata naluri manusia untuk disukai dan menyukai. So inilah adalah cinta monyet. Cinta monyet ni lebih kepada tidak matang ataupun tidak serius. Dia sekadar perasaan, dia datang dan pergi begitu sahaja. Itu cinta monyet. Okey. Seterusnya, dekat sinilah, okey, para pelajar sekalian, kena tahu apa peranan kita sebagai seorang pelajar, sebagai seorang anak. So kita perlu bertanggungjawab. Bertanggungjawab. Apa sifat-sifat, apa ciri-ciri anak yang bertanggungjawab ni? Cikgu senaraikan. Yang pertama, dekat rumah tidak berkira. Untuk kemas rumah, basuh kereta ayah, tolong adik, jaga adik dan sebagainya. Ringan tulang. So ini anak yang bertanggungjawab. Anak yang bertanggungjawab ni dia tak boleh tengok mak ayah dia susah. Dia open hand nak tolong ayah, ada masalah ya, boleh abang tolong. Mak, masak apa hari ni mak? Boleh abang tolong? Tu dia. Tu sikap ataupun ciri anak yang bertanggungjawab, suka tolong ibu bapa. Ini yang bagus. Okey, yang pertama. Yang kedua, amanah. So apabila amanah sebagai seorang pelajar, ibu bapa bagi dekat kita, okey, untuk datang ke sekolah untuk belajar. So kita kena sebagai seorang pelajar kena pikul amanah yang diberi sebaik yang mungkin. So bila pelajar bila datang ke sekolah, kita mai sekolah untuk belajar. So kita masuk sekolah, masuk kelas, belajar, apa yang cikgu tanya kita jawab, tak faham kita angkat tangan tanya, malu bertanya kawan, tanya cikgu dan sebagainya. So bila kita mai sekolah kita tahu apa tujuan kita mai sekolah. Okey, secara tak langsung kita dapat mengelakkan perasaan-perasaan untuk menyukai ataupun bercinta dengan kawan-kawan. Okey. Yang ketiga, cikgu nak beritahu, anak yang bertanggungjawab, ciri dia apa? Suka tolong tadi, ringan tulang dan apa dia? Tanggungjawab kita dengan Allah. So bila anak yang bertanggungjawab ni, bila dia patuh amanah dengan arahan mak ayah, secara automatik dia akan patuh arahan Allah, iaitu solat 5 waktu. Kebanyakan daripada pelajar, okey, daripada 10 orang, okey, 2/10, 2 daripada 10 orang yang solat subuh terutamanya. Okey, so bila solat tak jaga, itu yang cikgu takut. Solat ni boleh mencegah kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau solat tak jaga, runtuh agama, berlakulah gejala-gejala maksiat, masalah sosial, pembuangan bayi, itu kesan jangka masa panjang. Seterusnya, anak yang bertanggungjawab ni, okey, apa dia? Ciri dia. Yang lagi, selain daripada tu, banyak melakukan kebaikan, suka bersedekah. So ini semua adalah ciri-ciri anak yang bertanggungjawab. Adakah anda seorang pelajar ataupun anak yang bertanggungjawab? Tepuk dada, tanya iman. Okey, kali ni cikgu nak kongsi macam mana pengurusan masa sebagai pelajar. Okey. So masa sebagai seorang pelajar daripada pagi sampai tengah hari, lepas tu balik ke sekolah, lepas tu malam dan keesokan harinya. Semua Allah bagi adil, 24 jam sehari. Tak lebih, tak kurang, semua sama.
So, macam mana kamu akan berjaya bergantung kepada pengurusan masa kamu. Okay. So, kat sini cikgu nak share yang pertama. Macam mana pengurusan masa berkesan? Yang pertama, waktu lebih mahal dari emas. Waktu adalah kehidupan yang tidak akan kembali semula. Itu dia. Sekali lagi, waktu lebih mahal daripada emas. Waktu adalah kehidupan tidak akan kembali semula. Maksudnya memang sangat, masa sekarang adalah sangat penting untuk kamu create, untuk kamu cipta masa depan kamu. Masa semalam adalah dah menjadi sejarah. So, pentingnya para pelajar tahu isi ataupun motif para pelajar datang ke sekolah. Apa tujuan main sekolah? Okay, itu yang pertama. Yang kedua, pengurusan masa berkesan sebagai seorang pelajar, hancurkan sikap suka menangguh kerja. Hancurkan sikap suka menangguh kerja. Sikap suka menangguh kerja memang tak akan menjadi. Okey, kalau kawan kita ajak, jomlah petang ni free tak? Jom kita belajar study group. Lepas tu kita pun jawab apa? Malas lah. Nanti lu SPM tahun depan tambah lagi. Nampak? So kat sini sikap suka tangguh memang tak menjadi, memang tak ada dalam ciri orang yang berjaya. Tak ada. Orang yang berjaya dia tak akan suka tangguh kerja. Itu ciri-ciri orang yang berjaya, tidak suka menangguh kerja. Yang ketiga, pengurusan masa berkesan yang ketiga adalah tentukan keutamaan. Okay, the first of priorities. Tentukan yang mana utama antara belajar dengan bercinta tadi. Katakan bercinta dengan belajar. Antara dating dengan study group. Yang mana yang lebih penting? Okay, so para pelajar kalau ingin berjaya, kena pandai uruskan masa. Aku sebagai seorang pelajar, aku kena urus masa dengan baik. Sebagai seorang pelajar, aku tak mau bahagikan masa aku dengan kekasih sebagai contoh. Dengan markah kekasih, aci dan sebagainya. Tak mau. So masa yang Allah bagi 24 jam, fokus sebagai seorang anak, fokus sebagai hamba Allah, fokus sebagai seorang pelajar. Tentukan keutamaan. So, datang ke sekolah, mai untuk belajar. So, teruskan belajar. Tak payah kita spend atau masa untuk ataupun spend tenaga untuk uruskan masa dengan kekasih dan bercinta sebagainya. Yang keempat, macam mana kita nak uruskan masa yang berkesan? Okay, kita laburkan masa untuk merancang. Okay. So masa yang ada, contoh 5 setahun akan datang, 2 tahun akan datang, aku berada di mana, aku kerja apa. So dah rancang dah masa depan kita. Lepas SPM, aku nak sambung belajar di mana, di Politeknik ke, di UPU ke, okay, di IPTA ke, IPTS, di Kolej Komuniti ke, nak terus kerja ke. So, para pelajar sekalian kena tahu macam mana kita nak uruskan masa dengan betul supaya menjadi orang yang berjaya 10 tahun akan datang. Okay, so itu dia yang keempat. Dan yang kelima, okay, yang last, pengurusan masa yang berkesan sebagai seorang pelajar. Para pelajar sekalian, kamu kena tahu menjauhi perkara yang sia-sia. So bercinta itu tadi, patut ke perlu ke bercinta semasa pelajar adalah termasuk dalam perkara yang sia-sia. So para pelajar sekalian, fokus sebagai seorang pelajar, terus datang ke sekolah belajar, tak ada bahagi masa untuk bercinta separuh, belajar separuh. So asingkan. Asingkan, kalau boleh tak ada lagi bagus. Sebab apa? Bercinta semasa belajar termasuk dalam perkara yang sia-sia. Okay. So, sebagai rumusan untuk kali ini, jadilah seorang pelajar yang pandai membahagikan masa, bertanggungjawab serta amanah. Dan jadilah anak yang soleh, solehah, dan
Kalau boleh, balas jasa mak ayah dengan kejayaan kita. Bagilah ibu bapa kita menangis atas kejayaan kita berbanding ibu ayah menangis kerana kegagalan kita. Wa na'udzubillah. So minta jauh, cikgu doakan para pelajar ataupun para viewer semua yang menonton video ni, cikgu doakan semoga anda berjaya suatu hari nanti dan dapat membalas jasa ibu bapa masing-masing. Okey, macam mana tadi? Cikgu harap video ni dapat membantu para pelajar dalam bercerita semasa belajar macam mana nak uruskan. Kalau anda suka video cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe di bawah. Sehingga berjumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.